Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال ويسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا والحمد لله رب العالمين. Pertamanya saya mulakan pimpinan Jawatankuasa Surau yang saya kasihi Tuan Imam, seterusnya muslimin muslimat, muslimin sidang jemaah yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pertamanya merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sama-sama kita dapat bertemu dalam kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita meneruskan agenda yang besar dalam hidup kita, ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang kita mempunyai ilmu pengetahuan atas pengabdian tersebut. Dan kita dapat lihat pada asasnya hidup kita ini matlamat yang utama dan satu perkara yang kita sebutkan menjadi satu keutamaan yang berterusan untuk kita dapat, ialah kita nak Allah, kita nak Nabi. Itu benda yang paling besar. Kalau di sana ada tujuan yang lain yang kita hendak, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan kecewa. Kerana selain daripada perkara tersebut, mempunyai kelemahan-kelemahan yang tersendiri yang bersifat sementara. Kalau kita masih berhajat kepada manusia, pastinya di sana Allah Ta'ala akan letakkan di sana betapa lemahnya manusia yang kita nak. Sekalipun kita bergantung harap, sebagai contoh kalau orang perempuan, dia bergantung harap kepada suami dia, dia pasti akan kecewa. Kerana pada suaminya banyak kelemahan. Dan pada suaminya banyak kita sebutkan kejelikan-kejelikan yang dia akan jumpa satu persatu. Walaupun kita sebutkan tempoh masa perkahwinan tersebut dalam tempoh masa yang panjang, kita sebut hari demi hari yang berlalu, pasti dia akan jumpa kelemahan. Kalau kita sebagai ayah, kita bergantung hidup kepada, ataupun kita sentiasa mengharapkan sesuatu kepada siapa? Kepada anak kita, kita pasti akan kecewa. Sebab berapa lama anak yang kita harapkan tersebut boleh khidmat pada kita? Tak semestinya. Seperti mana yang dinyatakan dalam banyak ayat Al-Quran, juga ujian-ujian yang telah kita nampak, yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan juga apa yang berlaku dalam sejarah, berapa ramai orang yang kita sebutkan mengharapkan sesuatu balasan ataupun mengharap sesuatu daripada anak dia, silap-silap anak dia jadi fitnah atas diri dia, dan terpaksa diri dia pula untuk menghadapi fitnah tersebut, dan boleh jadi sebab anak kita masuk neraka. Itu benda yang perlu kita akui. Dan di dalam keadaan yang mukadimah ni, saya nak sebutkan bahawa hidup kita ini tujuannya memang semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan atas sebab itu kita kena berusaha dengan sedaya upaya mungkin. Kerana perkara yang besar yang akan kita tempuh ialah perkara yang melibatkan kematian diri kita, meninggalkan dunia yang sementara ni. Kita berduka cita, hari Jumaat yang lalu, seorang daripada ulama besar di Nusantara kita khususnya, saya suka untuk kongsikan, bukan nak kongsikan berita kematian tersebut untuk saya suka, tidak, tetapi nak cerita kepada umat, nak cerita pada masyarakat
betapa besar ni peranan ulama, yang sebenarnya kita rugi yang bersangatan apabila kita tak dapat manfaat daripada mereka. Almarhum Syekh Muhammad Husni Genting, seorang ulama besar dalam bidang hadis, yang saya sendiri secara peribadi sempat duduk bersama dengan beliau untuk menadah beberapa pengajian yang tak sempat pun kitab untuk khatam, bermula daripada tahun 2014, 13 seingat saya. Dan saya sempat untuk khidmat beberapa kali, makan bersama dengan beliau, datang ke bilik beliau untuk baca kitab di Kedah. Seorang ulama yang muda, kalau saya tak salah dalam 40-an sahaja, merupakan rujukan besar dalam bidang hadis. Cuma kitab Syama'il ni saya tak sempat baca dengan beliau, saya baca dengan guru lain yang juga telah meninggal dunia pada usia 40 tahun. Bukan 60, bukan 50, 40 tahun. Subhanallah. Almarhum Syekh Husni Genting memang sakit, tapi beberapa guru saya yang lain yang meninggal pada tahun ini umur 40 tahun memang tak sakit apa-apa, ambil wuduk meninggal, nak tidur malam sesak nafas meninggal. Nak menandakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh jemput kita. Dan antara tanda akhir zaman, ada dalam riwayat, ada perbincangan di situ, ialah banyaknya kematian yang mengejut. Banyaknya kematian yang mengejut. Mungkin subuh kita jumpa di sini, kejap lagi kita dah semayang zuhur. Sebelum semayang zuhur, kita dah semayangkan jenazah dia. Kita semayang zuhur, dia dah selesai di bumi. Tempoh masa yang sangat singkat dan tanpa sebarang tanda. Maka saya nak sebutkan kepergian beliau merupakan satu kehilangan besar bagi umat. Dan kita dapat tahu bahawa sebenarnya bila ulama meninggal, ini musibah untuk kita. Sebab jangan sama ulama dengan penceramah. Tak sama. Ulama dengan ustaz tak sama. Begitu jauh beza dia. Subhanallah. Dan kalau sekiranya kita ada kesempatan untuk duduk dengan majlis para ulama, duduklah. Kerana waktu itu ataupun keadaan tersebut, dia pasti takkan berulang dengan tempoh masa yang kita rasa mudah untuk dapat. Kalau ada di tempat kita, ulama hadir, seboleh mungkin kita datang, bawa zuriat keturunan kita pergi. Itu sunnah. Nanti kita akan lihat dalam hadis yang berbagai ini. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebahagian daripada kita mungkin hadir pengajian atas bermacam-macam niat. Saya pun ada niat saya, tuan-tuan pun ada niat tuan-tuan. Tetapi saya nak tegaskan bahawa kalau kita rasa duduk dalam satu majlis yang baik, majlis ilmu, kita rasa macam satu benda yang tak menarik. Ustaz, kuliah Ustaz ni cakap dia tak sedap pun, orang sebut macam tu. Saya pun mengaji juga macam tuan-tuan. Ada masanya mungkin saya di sini, ada masanya saya di situ. Sebab saya masih lagi mengaji. Dan kita mengaji sampai mati. Tapi nak sebut, ada masa-masa macam kita rasa macam tak menarik. Tak dapat banyak, tak sedap lah dengan kuliah ni. Tak kena semak balik. Mungkin disebabkan hati kita yang kotor. Kita tak dapat manfaat dalam majlis tersebut. Sebab ulama Rabbani, mereka cakap bukan seperti mana pemidato. Tapi mereka menangkap hati-hati orang, termasuk kita sebutkan untuk bawa bersama dengan mereka pada Allah Ta'ala. Mungkin kita yang tak dapat mesej tu. Itu benda yang besar yang saya nak kongsikan di awal ini. Dan insyaAllah pada subuh ini kita ambil kesempatan sedikit untuk kita lihat lagi beberapa hadis Nabi SAW yang kita berhenti dalam tempoh masa yang panjang, sekitar 4 bulan, pada mukaddimah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi ini, yang kita masuk kepada hadis yang kedua dalam bab yang pertama, iaitu bab berkenaan dengan bentuk tubuh Nabi SAW. Yang saya nak ingatkan, dalam pertemuan yang lepas kita dah baca hadis yang pertama dan kita dah cerita latar belakang kitab Syama'il dan juga Al-Imam Tirmizi rahimahullah, siapakah beliau secara ringkas. Dan dalam hadis yang kedua ini, yang diriwayatkan oleh sekali lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, tokoh besar dalam bidang ilmu yang khidmat kepada Nabi dalam tempoh masa yang panjang, 9 hingga 10 tahun, yang menjadi sarjana besar, scholar dalam bidang ilmu kerana duduk dengan Rasulullah. Sebab itu khidmat kepada ulama dah ada zaman Nabi. Siapa buat? Ni bukti dia, Anas bin Malik antaranya. Ummu Sulaim, ibu beliau, bawa macam mana, tak ada apa nak bagi, duit rumah tak boleh nak bagi kepada golongan muhajirin. Ini Ansar. Apa Ummu Sulaim buat? Bawa Anas bin Malik yang masih kecil pada saat tersebut, duduk dengan Nabi,
Apa yang Nabi perlukan, ini anak lelaki aku bantu. Maksudnya, ini wakaf anak untuk jalan agama. Sebab itu antara doa yang penting untuk kita sebutkan, untuk kita mohon, sahabat-sahabat, ayah-ayah sekalian, ialah mudah-mudahan ada di kalangan zuriat keturunan kita orang yang dapat bantu agama Allah. Dalam apa kelebihan, keistimewaan, kepakaran yang dia ada. Tak semestinya kena jadi orang yang mengajar di depan. Tak. Bidang kepakaran masing-masing, salurkan. Nanti kita akan lihat satu-satu. Tak semua sahabat Nabi duduk mengajar, duduk-duduk dengan Nabi. Kita sebutkan hafal Quran, hafal hadis. Tak semua sahabat macam tu. Mereka ada bidang kecenderungan, kepakaran mereka masing-masing yang disumbangkan kepada agama. Nabi tak suruh pun, mari duduk masjid, duduk semayang. Tidak. Agama bukan macam tu. Islam, agama yang luas. Kita selesaikan perkara-perkara yang wajib, tapi bidang kepakaran yang fardu kifayah itu perlu diperkasakan. Kalau saya boleh terangkan dengan lebih mendalam, contoh dalam seperti semasa pada hari ini. Orang Islam tak mampu untuk kita sebutkan dalam seperti semasa saya sebutkan. Kenapa Rusia dulu dapat vaksin? Kita tak dapat. Itu satu perkara yang dituntut. Pakar-pakar kita ada. Tapi kita tak berjaya untuk hasilkan. Negara-negara Islam banyak. Subhanallah. Tapi kita tak dapat nak hasilkan. Rusia dulu dapat hasilkan. Walaupun tak dibuktikan secara kita sebutkan diakui oleh WHO. Tapi mereka terkehadapan. Mereka dah siap kan. Adakah agama menafikan perkara tersebut? Tidak. Itu satu benda yang menjadi satu tuntutan. Dari sudut kita sebutkan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Umat Islam patutnya kehadapan. Kuarantin yang kita buat pada saat ini, sebenarnya agama dah ajar. Dalam hadis Nabi ada. Kalau sekiranya satu tempat itu dilanda wabak, yang di luar jangan masuk, yang ada di dalam jangan keluar. Kan buat hari ni, bukan WHO lagi. Dah ada zaman Nabi. Sebenarnya, Masya Allah. Anas bin Malik khidmat dengan Nabi dalam tempoh masa yang panjang. Sebab itu seboleh mungkin, bila ulama sampai kepada kita, ambil sunnah sahabat. Khidmat pada mereka. Subhanallah. Dan saya sempat untuk belajar banyak perkara apabila kita duduk bersama dengan para ulama. Bukan semesti mengaji. Duduk naik kereta, simpankan selipar mereka, khidmat pada mereka, hulurkan makanan, pegang kitab mereka. Kita tak dapat benda yang ada dalam pengajian. Antaranya benda yang paling besar kena belajar dengan khidmat pada ulama, tengok orang soleh, adab. Subhanallah. Ini benda yang menjadi satu permasalahan umat hari ini, adab. Sebab itu kata para ulama, ilmu ni dia nombor dua. Nombor satu, adab. Ada ulama zaman dahulu, subhanallah, pada zaman Imam Malik, tak salah saya tak ingat apa nama beliau, Abdullah bin Mubarak. Ulama besar, Abdullah bin Mubarak. Beliau mengaji adab 30 tahun. Faham mengaji adab? Mengaji ilmu. Ini benda yang kita sebutkan keberkatan yang semakin hilang pada saat ini. Kita nak mungkin kita jadi orang pandai, anak kita jadi orang hebat, tapi adab tak ada. Itu tak betul. Subhanallah. Balik kepada Anas bin Malik, beliau khidmat pada Nabi, memang jaga barang-barang peribadi Nabi, menguruskan keperluan Nabi, memang duduk bersama dengan Rasulullah, musafir dengan Nabi. So banyak hadis yang dia dapat. Dan ada keistimewaan yang tersendiri, nanti kita akan dapat lihat. Anas simpan capal Nabi. Barang peribadi Rasulullah antaranya ada pada Anas, walaupun Anas bukan keluarga Nabi. Sebab ini orang kanan Nabi SAW. Yang sebut dalam hadis ini, kana Rasulullah SAW rabba'atan laisa bitawil wala bil qasir hasan al jismi wa kana sya'ruhu laisa bil ja'din wala bisattin asmar al launi idza masya yatakaffa. Disebut dalam hadis yang pertama pada subuh ini, Nabi SAW kata Sayyidina Anas, baginda Nabi SAW bertubuh sederhana. Hasan al-Jismi yang kita dah sebut sebelum ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diulang lagi, berkenaan dengan tinggi Nabi SAW. Maksudnya Nabi ni rupa keadaan Rasulullah ni baik nampak dah. Bukan orang yang gemuk, bukan orang yang kurus. Badan yang sasa sebenarnya. Bukan sasa seperti mana orang hari ni faham. Tak, Rasulullah badannya sasa. Dada dan perut sama ketinggiannya. Tak ada dada terlebih, tak ada perut terlebih. Hasan al-Jismi dalam keadaan tersebut.
Dan seterusnya, Nabi SAW perlu kita maklum bahawa wa kana sya'ruhu laysa bija'din, rambut Nabi SAW kerinting, tidak pula kerinting dan juga tidaklah lurus, kerana rambut Nabi ikal. Nabi SAW. Cuma panjang tu nanti ada bak rambut. Macam mana panjangnya kat telinga, macam mana nanti dalam bak rambut. Seterusnya, kulit Nabi SAW ialah putih kemerah-merahan. Poin yang sama kita dah baca beberapa bulan yang lepas. Kemudian idza masya yatakaffaq, apabila Nabi SAW berjalan, Nabi jalan dalam keadaan yang laju. Ini juga sunnah sebenarnya. Tapi laju bukan maksudnya gopoh. Bukan laju dalam keadaan yang tak beradab, langgar orang, ataupun kita sebutkan jalan nampak macam tak tersusun. Tak, Nabi kita sebutkan productivity pada masa tersebut. Hari ini orang kita tak ramai gunakan kaedah ini. Kita dapat lihat kalau tengok dekat Kuala Lumpur, subhanallah, bukan semua orang suka jalan dalam keadaan laju. Kita jalan sambil dalam keadaan macam pergi shopping tu. Tak, kalau lihat di negara-negara luar, orang jalan laju. Tuan-tuan pergi sebelah timur kita dah cukup lah. Pergi tengok China, Korea, orang jalan dalam keadaan laju. Yang lebih hebat daripada itu, selain daripada mereka jaga masa, mereka duduk menanti train, bas dan sebagainya. Ni, buku jadi kawan mereka. Kalaupun ini, dalam itu ada kita sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buku secara digital. Itu mereka. Budaya ni memang tak ada lagi kat Malaysia. Walaupun dekat Kuala Lumpur dah banyak lah tulis kat situ KL ni bandaraya buku. Itu kempen lah, subhanallah. Tapi nak sebutkan bahawa Nabi SAW jalan ni laju. Sampai peringkat nanti kita akan lihat dalam bab yang khusus, bab berjalannya Rasulullah. Nabi berjalan, sahabat terpaksa kejar Nabi. Seakan-akan bumi itu dilipat bagi Rasulullah untuk mudah Rasulullah jalan, dan juga Rasulullah ni jalan laju. Itu keadaan dia. Itu hadis yang pertama untuk subuh ni. Kemudian, dalam satu riwayat yang lain daripada Sayyidina Al-Barra', Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu an, beliau merupakan sahabat Nabi SAW daripada suku Aus, maksudnya Ansar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan beliau antara sahabat yang banyak mengikuti hampir keseluruhan daripada peperangan bersama dengan Rasulullah. Nanti bab-bab perang ni saya akan cerita pada bab yang sesuai. Saya akan hurai dengan lebih mendalam, sebab Syama'il ni boleh dihurai pelbagai keadaan. Nak hurai fiqah boleh, nak hurai dari sudut akidah pun boleh. Banyak bukti dia sebenarnya daripada Syama'il ini untuk membuktikan bahawa satu kitab yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setengah ulama mengatakan bahawa beliau wafat pada tahun 72 Hijrah di Kufah. Maksudnya lepas Nabi wafat, lama dah beliau hidup, tahun 70. Okey? Maka beliau sebutkan Sayyidina Barra' ni, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma baina mankibai azimal jummati ila syahmati uzunai alaihi hullatul hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min. Disebut dalam hadis ini, kata Sayyidina Barra', bahawa Nabi SAW ialah seorang lelaki yang berperwatakan sederhana, yang maksudnya badan Rasulullah tadi. Tak perlu saya hurai, dia poin yang sama. Dan seterusnya, bahu Nabi SAW ni bahu yang bidang. Orang rasa, bahu bidang lah. Terjemahan dia orang kita untuk mudah faham. Dan seterusnya, rambut Nabi SAW ini rambut yang lebat. Bukan rambut yang sikit-sikit macam kita. Tak, rambut yang betul-betul lebat. Tak sama seperti mana orang Arab yang betul. Sebab orang Arab rambut kerinting asalnya. Kemudian, daripada rambut Nabi SAW ini, kalau sekiranya pada bahagian cuping telinga ni, rambut tu sampai bawah. Cuping telinga kita, rambut Nabi sampai bawah ni. Menyatakan bahawa lebatnya rambut tu. Kalau rambut orang tak lebat, dia tak sampai cuping telinga. Rambut Nabi kita yang mulia SAW sampai cuping telinga ni, yang bawah. Subhanallah. Dan seterusnya, bagi Nabi SAW pada keadaan tersebut, Nabi berpakaian baju merah. Berhenti kat situ. Ini poin yang baru. Nabi pernah pakai baju warna merah. Muslimin, tuan-tuan sekalian, ada beberapa pakaian warna yang dipilih oleh Rasulullah. Warna pakaian yang dipilih oleh Rasulullah, yang saya sebut dulu, nanti akan ada bab dia.
Antara warna yang menjadi kebiasaan Rasulullah pakai, putih. Sebaik-baik warna pakaian, warna putih. Kata para ulama, menjadi satu adab dan juga hukum disunatkan untuk pakai baju putih selalu, terutamanya hari Jumaat. Dalam hadis nanti ada dalam syama'il, pakaian yang terbaik, warna yang terbaik untuk kalian, untuk orang yang hidup, termasuk juga orang yang mati, dengan warna putih. Maksudnya dikafankan orang dengan kain putih. Soalan saya, boleh tak kafan orang dengan warna lain? Kain kafan warna lain? Boleh? Tak ada masalah. Tapi menjadi tuntutan putih lah. Tapi pakaian kita seboleh mungkin putih. Kalau kita ada perasan, ada ulama yang tak pakai baju warna lain, putih saja. Kita tak suruh begitu, tapi maksudnya putih menjadi keutamaan. Yang kedua, warna yang menjadi kesukaan ataupun yang pernah dipakai oleh Rasulullah, hijau. Pasti. Yang kedua, yang ketiga, warna merah. Merah ni bukan merah ni. Merah yang disebutkan tidak terlalu pekat. Yang sederhana sahaja, sesuai untuk zaman tersebut. Kemudian, warna yang pernah dipakai oleh Nabi SAW juga ialah macam kuning air tu. Nabi rendam jubah Nabi yang telah pun hampir lusuh dalam za'faran. Kan nampak macam kekuningan? Itu yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Termasuk juga warna hitam dan selainnya. Serban Nabi SAW nanti kita akan lihat Nabi lilit serban untuk pergi perang warna hitam. Sebab itu setengah daripada para ulama pakai serban hitam dalam majlis-majlis rasmi, nak menandakan bahawa itu pakaian yang sesuai pada keadaan tersebut. Okay? Dan nak membuktikan bahawa orang lelaki juga harus untuk pakai baju warna merah. Cuma setengah ulama berpandangan jangan pakai baju yang menjadi satu tarikan kepada orang, walaupun orang lelaki pelik benda orang lain. Boleh tak orang lelaki pakai baju warna merah jambu, warna pink? Boleh, tak ada masalah, selagi mana pakaian tersebut menjadi adat kebiasaan, tak menjadi pelik orang lelaki pakai baju pink. Itu keadaan dia. Tapi kalau sekiranya pakaian tersebut warna yang menjadi lambang sesuatu, sebagai contoh, warna yang menjadi pakaian bagi kita sebutkan ketua-ketua agama ataupun rahib ke dan sebagainya, dalam bahasa mudah sami ke sebagai contoh, warna yang macam tu ataupun fashion pakaian seperti itu, haram kita pakai. Haram kita pakai. Contoh, kita pakai baju warna oranye yang dipakai oleh agama lain, kainnya tu, lepas tu kita buat kain tu macam seakan-akan mereka pakai. Kan berjalan, tepi jalan gitu biasa nampak. Tak boleh. Itu tak boleh. Ulama berpandangan tak boleh. Sebab pakaian tersebut rasanya akan-akan seperti mana agama tu. Dan kita nak sebut bab berkenaan pakaian, ni juga bab berkenaan dengan hukum. Boleh tak orang lelaki pakai baju ketat? Ini penting. Orang lelaki boleh tak pakai baju ketat? Fashion hari ni nak beli t-shirt pun susah juga tau. T-shirt dengan pendek semua kat sini. Saya pribadi memang susah agak beli t-shirt ni. Jarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baju pun senang cerita sebab buat sendiri. Orang lelaki boleh pakai baju macam tu. Cuma perihal adabnya tak berapa nampak elok. Dengan pendek sangat ni, ketat-ketat sangat ni. Baju ketat boleh pakai. Tapi dia boleh jadi haram kalau sekiranya baju yang ketat tersebut boleh menampakkan anggota sulit. Minta maaf sebut. Kalau mudah faham, baju yang dipakai oleh orang bawa basikal, orang lelaki pakai, hukum dia haram. Walaupun mungkin tutup semua. Sebab dia boleh menampakkan anggota sulit. Sebab kita bukan orang perempuan, tak? Hukum dia macam tu. Dia lain isu dia kita sebutkan orang perempuan. Dan dalam bab berkenaan dengan adab berpakaian, kita boleh masukkan juga kalau sekiranya lebih mendalam, dalam perkara yang melibatkan perkara yang membatalkan solat, ialah aurat yang terbuka. Saya nak bagi tuan-tuan fikir sikit. Contoh, solat tapi pakai baju naik basikal penuh, tutup sampai bawah, sah tak ni? Saya sebut baju naik basikal lah, saya tak tahu nama apa. Kan ketat baju tu. Solat tapi pakai baju seperti itu, tutup semua ni sampai bawah, lutut, semayang, boleh tak? Solat sah. Tapi perihal adab tak kena. Okey? Dan saya suka untuk kongsi, aurat dalam solat dia tak sama dengan aurat di luar.
dia tak sama. Maksudnya dari sudut pakaian itu. Maksud saya, Allah Sadiq Alaihi Sayyidina Muhammad, kalau contohnya kita semayang kat rumah, minta maaf nak bagi contoh hukum, bagi faham. Solat di rumah, kita tak pakai baju, tak pakai apa-apa. Tapi kita sorang-sorang ni kat rumah. Tak ada siapa nampak. Solat kita sah tak? Tak pakai baju. Sah. Kalau tak pakai baju semua, sah tak solat kita? Tak sah. Ha? Ustaz, orang lain tak nampak? Tak, dia aurat dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh faham? Tapi kalau sekiranya di luar, kita jadi berdosa bila orang nampak aurat. Jadi berdosa bila orang nampak. Dia tak berdosa selagi mana orang tak nampak. Kat luar, contohlah saya bagi contoh. Tuan-tuan kat rumah, keluar rumah tengah hari pakai seluar pendek, minta maaf. Pergi angkat kain. Tapi orang tak nampak benda tu. Berdosa tak? Dia tak berdosa. Sebab pandangan Allah Ta'ala tak dikira pada ketika tersebut. Sebab kita bukan tengah semayang. Ini kena faham ni. Semayang kat rumah, seorang-seorang. Habis semayang, kain kita koyak. Pada peha ni, contoh. Batal tak solat? Batal solat. Walaupun tak ada orang. Sebab aurat terbuka atas penilaian pandangan Allah Azza wa Jalla. Dia macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan nak suruh pakai baju, naik basikal solat. Tapi saya nak sebut hukum. Solat dalam keadaan tersebut, hukum solatnya sah. Tapi dari sudut adab, dan kita sebutkan pilihannya di sana, bukan baju yang menjadi kesesuaian. Dan hati-hati yang suka pakai baju ketat, apabila kita rokok dan sujud, belakang kita nampak. Batal solat. Berhenti arinaan, kita ikut orang semayang. Rokok-rokok tengok sujud, nampak dah belakang dia. Memang bawah daripada pusat dia. Batal solat serta-merta imam. Wajib kita mufarakah. Pilihan pertama. Pilihan kedua, kita pergi depan, gantikan dia jadi imam. Sebab solat dia batal. Bukan tak nak bagi kita solat berjemaah, jangan salah faham. Kita solat di arena, jangan lihat orang tu, ni siapa-siapa ni, tak tahu tak, kita hukum sahih, bajunya okey, solat dengan dia, tak ada masalah. Subhanallah. Tapi kalau contoh kita solat, nampak aurat dia terbuka, batal solat dia. Ustaz, dia akan tutup dengan tangan dia. Berapa lama yang dia boleh tutup? Sujud, tangan kena letak di bawah untuk cukupkan rukun. Maka batal solat dia. Hati-hati kalau pakai baju ketat. Saya pun tak faham. Ni fashion dah macam tu. T-shirt bawah ni cukup-cukup kat pinggang. Kalau dia tak in pakai belt, tak apalah. Tapi bila sujud rokok memang nampak lah. Batal solat. Okay? Dan hukumnya berdosa pada keadaan tersebut. Wallahu'alam. Tapi orang lelaki boleh pakai baju warna merah berdasarkan kepada hadis ini. Dan kita lihat Rasulullah juga berpakaian warna merah. Dan kata sahabat ini, tidak ada seorang pun aku dapat lihat yang lebih segak, lebih tampan berbanding dengan Nabi SAW. Ini pengiktirafan sahabat. Maksudnya Anas bin Malik, Bara' bin Azib sebutkan, aku tak pernah tengok orang lain yang lebih tampan berbanding dengan Nabi SAW. Nak menyatakan keindahan wajah Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sekali lagi bila sebutkan, ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibai ba'idu ma baina mankibain lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Disebut dalam hadis ni yang lebih kurang sama, aku tidak pernah lihat orang yang berambut panjang yang terurus rapi, yang elok rambut tu. Elok sebab apa? Nabi sikat rambut. Nabi ada sikat Nabi sendiri. Setengah ulama ada pandangan mereka ataupun beberapa riwayat untuk menyatakan sikat Nabi ni dibuat daripada apa? Nanti ada dalam bab sikat rambut. Nabi ada kaedah untuk sikat rambut sendiri. Ada keadaan Nabi pernah sikat rambut ke sebelah kanan, ada keadaan Nabi sikat rambut sebelah kiri. Nanti kita akan lihat. Dan rambut Nabi hal keadaannya sebenarnya belahannya belahan tengah. Rambut belah tengah. Ringkas lah kalau kita cuba bayang. Orang yang tinggi, badan yang sasa, kulit putih kemerahan, rambut panjang, belah tengah. Woi, handsome. Masya Allah. Kita bayang secara ringkas, tengok macam tu, segak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan untuk kita menatap wajah Nabi SAW. Amin. Sahabat sebut, aku lihat orang yang tampan, berambut panjang, yang terurus rapi, dan juga pakaian Nabi pada ketika tersebut berwarna merah. Baju ke baju warna merah. Tuan-tuan lihat para ulama, para habaib khususnya, orang semua handsome. Keturunan Nabi SAW. Semua orang yang segak.
Para ulama di kalangan para habaib khususnya. Kemudian pakai baju warna merah pula. Oh, subhanallah. Kita tengok saat ini keturunan Rasulullah pun kita dah nampak dari sudut keindahan ciptaan Allah Ta'ala yang ada pada mereka, apatah lagi Nabi SAW. Dan suka untuk saya kongsi di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum kita lanjutkan, kita nak sebutkan bahawa antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf, mana yang lebih segak? Soalan ni pernah ditanya pada saya dulu masa saya ngaji. Sekarang saya mengajar tuan-tuan, saya kongsikan juga. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, manusia yang paling handsome sekali yang dalam sejarah dalam Quran kita. Dan juga termasuk dalam riwayat Israiliyat. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf, siapa lagi handsome? Saya minta pandangan. Rasa-rasa siapa? Muhammad. Tapi dalam Quran sebut sampai peringkat Nabi Allah Yusuf terpotong jari. Sampai orang perempuan kejar dia. Ini nak membuktikan orang perempuan boleh jadi keadaannya mereka tak berdapat mengawal kedudukan tersebut. Ulama bincang panjang tentang perkara tersebut. Sampai begitu sekali, kena kejar. Jawapannya, Nabi Muhammad SAW lebih indah berbanding Nabi Allah Yusuf AS. Bukan merendahkan martabat Nabi Yusuf, tidak. Tetapi nak membuktikan ada perbezaan dari sudut ciptaan Allah kepada Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf. Cuma, Ustaz, tak ada pun dalam hadis orang perempuan zaman Nabi terpotong jari sampai tak sedar. Kita jawab, para ulama menyatakan bahawa umpama Nabi SAW ni Allah Ta'ala tutup dari sudut yang boleh jadi fitnah kepada orang bila lihat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sekiranya orang tengok Nabi yang lebih daripada keindahan Nabi Allah Yusuf, pada hakikatnya setengah ulama sebut kalau Allah Ta'ala zahirkan keindahan Nabi kita, orang bukan potong jari, orang bunuh diri. Berdasarkan kalau dilihat dari sudut itu. Dan Allah Ta'ala tutup supaya orang tak lihat Rasulullah dengan lihatnya dengan mata pandangan nafsu. Allah Ta'ala tutup perkara tersebut. Dan setengah ulama berpandangan bahawa Nabi Allah Yusuf keindahannya umpama matahari. Matahari cantik sebenarnya. Tengok waktu petang dan keadaan macam mana. Bila naik pagi dan sebagainya. Tapi bila tengok lama, boleh jadi buta. Nak buat perumpamaan, Nabi kita SAW umpama bulan. Bila tengok bulan mengambang, lagi lama kita nampak keindahan dan keindahan. Umpama seperti itu, ulama buat tamsilan. Subhanallah. Tanpa merendahkan Nabi Allah Yusuf punya keistimewaan dia tersebut. Tidak, Nabi SAW lebih indah daripada itu. Itu diberi perumpamaan oleh para ulama supaya kita faham. Okay? Kemudian, maka disebut dalam hadis ni, Nabi SAW berpakaian warna merah yang lebih tampan. Tak ada orang yang lebih tampan berbanding dengan Rasulullah pada keadaan tersebut. Maka sahabat ni sebut rambut Nabi mencecah kepada dua belah bahu Nabi SAW. Ni poin baru. Tadi dekat telinga, bawah daripada cuping ni, maksudnya lebatnya rambut Rasulullah dan panjangnya. Dan kemudian rambut Nabi pada bahagian bahu, maksudnya ni belakang ni sampai ke sini. Sebab kena pada bahu. Nak membuktikan bahawa panjangnya rambut Rasulullah. Dan kita ambil sikit pengajaran kat situ, boleh tak orang lelaki simpan rambut panjang? Harus. Kalau niat simpan rambut panjang nak ikut pacara rambut Nabi, ya, boleh dapat pahala. Cuma berdasarkan kepada kesesuaian kita pada saat ini. Kita ada peraturan di tempat kerja. Tak boleh rambut sekian-sekian. Kita ikut ni rambut Nabi kita. Tak, Nabi tak suruh buat macam tu. Tapi kalau sekiranya tak ada apa-apa keuzuran, tak ada kita sebutkan peraturan yang menghalang kita, so boleh. Polis sebagai contoh, boleh tak rambut panjang? Boleh. Asalnya macam tu. Budak sekolah nak simpan rambut panjang sampai bawah, tak boleh. Tak boleh, saya baca syamat yang rambut Nabi saya macam ni. Itu bukan hujahnya. Subhanallah. Satu lagi perkara yang penting, Nabi orang yang kemas, bukan selikih. Minta maaf saya guna istilah tu. Nabi orang yang cukup kemas. Nabi ada barang perhiasan Nabi. Bayangkan orang ada sikat, orang ada minyak rambut yang dibawa oleh Sayyidina Anas untuk khidmat Nabi. Nabi sikat rambut, Nabi minyakkan rambut. Tanda Nabi bukan orang yang kita sebutkan orang yang tak kemas. Nabi orang yang kemas. Itu sunnah. Okay? Maka disebut dalam riwayat ini, rambut Nabi yang belakang sampai daripada bahu. Dan seterusnya, kedua bahu Nabi SAW ini bidang.
dan Nabi tidaklah terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Poin yang sama dalam hadis ni, tapi ada poin-poin yang baru yang kita syarahkan. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, karramallahu wajhah alaihi salam. Sayyidina Ali sahabat Nabi yang besar, sepupu Nabi SAW. Setengah ulama berpandangan beliau antara orang yang paling awal masuk Islam, khalifah yang keempat. Saya kongsi fakta yang mungkin sedikit ni. Sayyidina Ali, kita nak tahu beliau khalifah yang keempat, wafat pada tahun 40 Hijrah. Nabi SAW wafat tahun 11 Hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sekiranya kita lihat daripada Rasulullah wafat dan juga Sayyidina Ali wafat, tempoh masanya tak lama pun, sekitar 40 tahun. Ali karramallahu wajhah memerintah negara tak lama, 5 tahun. Tak sempat buat banyak perkara sebab menguruskan konflik yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman apabila Uthman dibunuh. Dan kesan dia yang besar sebenarnya. Setengah ulama berpandangan konflik yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman bermula daripada pembunuhan Sayyidina Umar sendiri. Kerana mereka dibunuh, syahid ni. Sayyidina Ali juga dibunuh. Ali karramallahu wajhah tak sempat untuk uruskan negara benda-benda yang lain. Kemuncak pada ketenangan Khulafa' Ar-Rasyidin bila? Semasa zaman Sayyidina Umar. Abu Bakar tak lama. Abu Bakar merintah 2 tahun lebih. Beliau wafat. Kemudian Umar, tapi Umar dibunuh. Belum selesai lagi, Uthman juga dibunuh. Sayyidina Ali diasap oleh berbagai golongan untuk cari siapa pembunuh Sayyidina Uthman. Sampai peringkat golongan munafik juga main peranan. Allah Ta'ala uji keluarga Nabi. Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali terpaksa untuk perang. Dalam sejarah, tengok dah habis dan Nabi dah wafat, sahabat tetap diuji, isteri Nabi juga diuji atas sebab tangan-tangan golongan munafik. Asasnya mereka bukan nak berperang, tetapi disebabkan dulu bukan ada WhatsApp macam kita, disebarkan perkara-perkara yang tak betul, terpaksa mereka perang. Subhanallah, cuba bayang, ni perang dengan isteri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha perang dengan keluarga Nabi sendiri, suku Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali diuji begitu kuat dalam keadaan hidupnya pada keadaan tersebut, wafat pada 40 Hijrah dan merupakan kita sebutkan menantu Rasulullah yang tunggal yang memberikan cucu Nabi SAW. Berapa orang Nabi ada cucu? Balik cari, di bulan depan saya tanya. Kita kena kenal Nabi kita ni. Yang benda paling asas keluarga Nabi mesti kena ingat betul. Paling tidak cucu Nabi ada berapa orang, isteri Nabi berapa orang, kalau boleh hafal nama, anak Nabi berapa orang. Itulah tanda kecintaan kita. Sebenarnya kita tak boleh bagi tahu biasa-biasa saja, tak boleh selawat semata-mata, kena kenal semua. Lebih kenal, maka kita lebih hargai perkara tersebut. Sayyidina Ali berkahwin dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah yang paling Rasulullah sayang. Mereka hidup susah dalam keadaan sangat sederhana, tetapi Sayyidina Ali ada keistimewaan daripada beliau ini orang gedung ilmu. Ulama di kalangan sahabat Sayyidina Ali menjadi qadi, banyak rujukan hingga zaman ni. Apa penghakiman yang dibuat oleh Sayyidina Ali, kaedahnya dan sebagainya, kita guna pakai dalam sistem kehakiman kita, baik sivil dan juga syariah. Sebenarnya antara kerja awal yang dibuat oleh Sayyidina Ali yang sama pada zaman ni sebenarnya peguam, termasuk juga hakim. Sampai zaman sekarang masih dikaji. Ada tesis berkenaan dengan penghakiman tersebut sampai sekarang. Saya kongsi sikit, itu juga bidang saya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali sebutkan, ni sepupu Nabi sendiri katakan bahawa saya ringkaskan, Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Poin yang sama, tak perlu kita ulang. Sahabat lain cerita benda yang sama, membuktikan benda itu ada pada Rasulullah. Kemudian tapak tangan Nabi SAW, tangan dan juga kaki ni, tapak tangan Nabi ni bukan kurus. Setengah orang jari dia kita salam kurus kan? Tak, Rasulullah dia tebal. Tebal dengan maksud daging yang penuh dan juga lembut. Dan kelembutan tangan Nabi SAW, kata sahabat, apabila salam lebih lembut daripada sutera. Masya-Allah. Walaupun Nabi pergi perang, walaupun Nabi orang yang sederhana, bukan Nabi duduk berjabat, istilah yang saya pakai, maksudnya Rasulullah pergi perang, tapi tangan Rasulullah lembut. Dia begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian
kepala Nabi SAW ini besar dengan beberapa maksud sesuai dengan badan Rasulullah. Yang maksud yang kedua ialah besar dari sudut akal fikiran. Nabi tak ambil pusing perkara-perkara yang remeh. Nanti kita akan dapat lihat, ada perkara yang Nabi abaikan sahaja, Nabi tak marah. Tapi kalau melibatkan agama, melibatkan kebenaran, Rasulullah jadi orang pertama untuk menegakkan perkara tersebut. Adapun perihal dunia, Nabi tak ambil pusing. Dan melibatkan hal peribadi Nabi sendiri, Nabi abaikan perkara tersebut. Setengah daripada kita, minta maaf saya sebut, benda-benda yang lain kita marah sangat. Benda yang sensitif bagi kita. Contoh keluarga tak tutup lampu. Benda simple. Air mungkin tak tutup rapat. Oh, marah kita teruk sangat. Tapi kalau sekiranya anak lewat bangun subuh ataupun tak semayang, kita tak marah seperti mana isu tutup lampu. Ini benda yang salah. Tak betul. Marah isteri benda-benda yang remeh. Saya tak kata benda tu salah. Tapi kalau segi benda yang melibatkan hukuman dengan Allah Ta'ala, hukum yang wajib atas mereka, kita tak marah sungguh-sungguh. Maksud saya tak menegur perkara tersebut sungguh-sungguh. Itu satu benda yang salah. Lihat Nabi. Benda yang melibatkan kebenaran, Nabi orang jadi pertama untuk ke hadapan. Benda yang melibatkan amal kebaikan, Nabi orang pertama duduk depan. Tapi melibatkan benda peribadi Rasulullah tak ambil pusing sangat. Dalam riwayat, orang kafir Quraisy ambil perut daripada binatang, letak atas bahu Nabi. Awal semasa bawa agama, di pinggir daripada Kaabah. Nabi marah tak? Nabi tak marah. Menangis Fatimah, bersihkan ayahanda yang kotor keadaan tersebut. Nabi tak marah. Sebab itu kena pada Rasulullah. Bukan maksudnya boleh orang buat kat Nabi macam tu. Bukan maksudnya macam tu. Apa yang berlaku ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Taif. Nabi dibaling sehingga mengalir darah Nabi SAW sehingga kecapal Nabi berdarah. Nabi marah balik tak? Sebab orang baling Nabi. Tapi Nabi doa rahmat atas mereka. Kesan daripada itu hingga hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Taif aman. Nabi sebut sesungguhnya mereka tak tahu. Itu kaedah Nabi. Nabi rahmat dengan kasih sayang. Nabi sesekali tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang dah tak ada zaman ni. Saya nasihat diri saya dan juga semua. Sesekali Nabi tak balas kejahatan dengan kejahatan. Nabi balas dengan kesabaran dan juga kasih sayang. Sebab tu dakwah Nabi cantik. Nabi bukan menghina orang. Tak. Itu adab kita. Kalau sekiranya orang pelaku maksiat, kita benci kepada maksiat yang dia buat, bukan pada diri dia. Sebab boleh jadi rahmat Allah Ta'ala pada diri dia lebih luas, sebab dia orang yang berdosa yang kita nampak. Mungkin kita jauh daripada itu sebab kita tak nampak dosa kita sendiri. Jangan salah faham dari sudut itu. Setengah orang, hina orang yang dia buat dosa, yang kita tak suka itu dosa dia. Tapi bukan diri dia. Boleh jadi dia lebih baik hubungan dia dengan Allah Ta'ala bila dia bertawab banding dengan diri kita yang kita tak sedar diri kita dan kita tak nak bertawab. Itu tak sama. Subhanallah. Itu rahmat Nabi dan dakwah Nabi dengan kasih sayang. Dan seterusnya disebut dalam keadaan ini, tulang sendi Nabi ini besar ni. Maksud besar di sini sasa. Orang yang kita sebutkan tegap. Dan seterusnya daripada dada Nabi SAW ada bulu yang nipis. Daripada sini sampai perut. Kenapa sahabat ni nampak tak sepupu Nabi? Sahabat yang muda duduk dengan Rasulullah. Daripada sini sampai ke bawah ada bulu yang halus sampai ke kita sebutkan perut Nabi, pusat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, Nabi akan berjalan dalam keadaan yang tegak dan seakan-akan daripada menuruni tanah yang curam. Orang turun daripada atas ke bawah, kan tegaknya tu. Kan jalan lebih tak. Nabi seakan-akan turun seperti itu daripada tanah yang curam, kata Sayyidina Ali, dan tidak pernah aku lihat orang yang lebih baik dari sudut ciptaannya sebelum dan selepas Nabi. Nabi wafat, Sayyidina Ali hidup lama, 30 tahun lebih. Ali sebutkan bahawa karamallahu wajhah radhiyallahu an, aku tak pernah jumpa orang yang lebih indah ciptaannya sebelum dan selepas Nabi, sebelum dan semasa dan selepas Nabi, orang yang sama seperti Nabi. Nak membuktikan bahawa keindahan ciptaan Allah Ta'ala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak boleh disebut dengan kita sebutkan ayat. Ini sekadar yang ada pada kita, hakikatnya lebih daripada itu. Wallahu alam. Saya rasa cukup sekarang tu sebab hadis yang berikutnya hadis yang sangat panjang. Ada beberapa yang menarik untuk saya kongsikan. Poin yang lebih jelas akan lihat bagaimana keadaan Nabi SAW dari sudut jari dan sebagainya. Ada cerita dalam hadis Sayyidina Ali selepas ini. Wallahu alam. Kalau ada apa-apa soalan, kalau tak ada kita boleh berhenti.
Tak ada. Okay? Kalau sekiranya tak ada, saya cukup saudara tu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Kita ambil kesempatan dan kita berada di penghujung daripada Zulhijjah untuk tahun ni, untuk kita banyakkan sama-sama kembali kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita dah selesai 10 awal Zulhijjah yang mulia yang kita dah kongsikan sebelum ini, yang kita nak sebutkan bahawa umur kita dia lebih laju dikira berdasarkan kepada hijrah. Laju dengan maksud saya, umur kita banyak lagi banding dengan umur dalam IC. Sebab minggu depan dah nak habis dah tahun. Tu kiraan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam seminggu lagi je. 3 hari. 45. Betul. Kita nak sebutkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minggu depan dah masuk tahun yang baru. Untuk orang jemaah haji dah bersedia untuk pergi tahun depan sebenarnya. Mereka nak tunggu untuk mula khusus dah ni. Sebab kita dah nak mula Muharram dan seterusnya. Walaupun keadaan tahun depan kita tak tahu apa lagi yang berlaku. Cuma kita sebutkan bahawa lajunya masa ini berjalan. Nak membuktikan bahawa ini kebesaran Allah Ta'ala. Antara perkara yang kita sebutkan istimewa, yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala cipta masa. Sebab Allah Ta'ala tak terikat dengan masa itu. Kita yang dimasukkan dalam sistem masa itu. Ada orang hidup dalam tempoh masa yang 40 tahun, seperti sekitar 40 tahun, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wafat tahun 676 Hijrah. Tapi legasi keilmuan beliau ini hidup sampai sekarang. Tak sempat kahwin. Berkatnya usia dia. Ada orang hidup 40 tahun tapi tak dapat nak sumbangkan banyak perkara. Sebab itu kita perlu muhasabah bersama. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan yang ada dalam kuliah kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Ghani. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Itakunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin.